Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang dihormati Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya kasihi, pada segenap asatizah para ulama ar-ra'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Tuhfatur Raghibin dengan karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kita berada pada muka surat 63 tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: berapa bagaikah kemungkaran yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang fasilah dan menyangkal itu? Jadi beberapa bagaikah kemungkaran yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang fasilah dan menyangkal. Yang kita dah bahas pada pertemuan yang lalu, iaitu buang fasilah, menyangkal ini adalah sejenis adat istiadat untuk buang sial, lebih kurang macam itu. Dan kepercayaan kepada sial ini adalah perkara yang salah, bahkan boleh menyebabkan kita ini gugurnya iman. Kerana apa? Kerana percaya bahawa ada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan baik dan buruk. Sial tu berarti buruklah. Ini tidak boleh. Jadi tak ada istilah sial tu, tidak ada. Yang ada semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Maka apabila ditanya berapa bagaikah kemungkaran yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang fasilah dan menyangkal itu, jawabnya, adapun kepelbagaian kemungkaran yang terkandung di dalam pekerjaan itu amat banyak. Satu setengah daripadanya tabdzir, pembaziran. Pembaziran maksudnya apa? Namanya, artinya membuang harta dengan membelanjakannya pada pekerjaan yang diharamkan. Inilah arti tabzir. Jadi anna tabzira min amali syaitan. Pembaziran ini amali syaitan, tuan-tuan. Jadi tabzir mal, contoh dia kalau tuan-tuan tahu, zaman dulu kadang orang Islam yang masih terpengaruh dengan ajaran amanisme, membawa ayam disembelih, diserahkan ke kubur dengan harapan kubur tersebut makan ayam tersebut dan lain-lain. Itu mana boleh? Ini haram kerana tabdzirul mal. Kalau ziarah kubur masyru'. Ziarah kubur tu apa? Kita menziarahi kubur, kita membaca, hadiahkan iqra'ul yasin ala mautakum dan lain-lain, itu masyru'. Maksudnya ada sandaran dia. Kita menziarah kubur. Ala nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuluha. Aku pernah melarang kalian semua menziarahi kubur. Sekarang ziarahlah. Perintah Allah, maksudnya perintah Nabi itu al-amr yadullu 'alal wujub. Tapi tidak wajiblah menjadi sunnah. Tapi kalau dengan menyediakan pulut kuning dekat kubur, meletakkan bagi daging dekat kubur, ini tabdzir, jahlul. Haram hukum dia. Kerana kubur tak makan benda-benda macam tu.
Tak makan sama sekali. Dia tidak berfaedah. Ini pembaziran, haram. Inilah arti tabdzir. Dan orang yang membuang-buang harta dan yang membelanjakannya pada pekerjaan yang demikian itu dinamai membazir. Maka ia suatu kemungkaran yang ditegah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam beberapa nas ayat Al-Quran dan hadis, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Jangan, la itu la nahi. La nahi ini la menunjukkan erti larangan. Larangan itu melarang. Melarang ini ya dulu ala tahrim, menunjukkan erti haram. La tubadzir, jangan membazir dengan tabziran, membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Kalau bahasa terjemah literal, jangan engkau membazir dengan pembaziran yang sebenarnya. Kerana itu isim masdar. Kalau masdar ni dia berfaedah, salah satu dia taukid. Ijlis qu'udan, ijlis duduklah qu'udan dengan duduk yang sebenar-benarnya. Lebih kurang macam itulah kalau nak terjemah literal dengan fawaid nama dia. Faedah nahwiyah. Innal mubadzirina, kerana sesungguhnya atau bahasanya orang-orang yang boros atau membazir itu kan ikhwanasy syayatin, saudara segala syaitan juga. Contoh pembaziran, beli makanan banyak, tak habis makan jual. Ini pembazir. Sebab tu kita alhamdulillah di Malaysia ni kita kena jaga jangan sampai tabzir makanan, buang-buang makanan, budaya buang makanan. Itu tak berapa berkenan. Macam tengok dalam video-video, ada setengah orang Islam yang milioner, dulang besar dengan daging banyak, nasi setimbun makan. Ini dah melebihi daripada diperlukan. Ini nama dia israf. Israf tu pembaziran, over the limit. Tak boleh. Kita kena jaga. Kalau Allah tarik rezeki tu, bapa kedai nak makan satu genggam pun, satu suap pun tak boleh. Jadi kita jangan membawa kemurkaan Allah. Kerana pembaziran itu adalah saudara ikhwanasy syayatin, iaitu pada pihak terpedaya dengan perdayaannya dan bersama-sama dengan dia mengerjakan pekerjaan yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maksud ikhwanasy syayatin ini terpedaya dengan perdayaannya dan bersama-sama dengan dia buat perkara yang dilarang Allah. Itu maksudnya. Bahayanya kita membazir. Hai sekalian saudara yang akil, maksudnya saudara yang berakil, dengarlah kekahan Allah Ta'ala daripada mengerjakan pekerjaan orang yang membazir, dan Allah Ta'ala mencela orang yang membazir sekira-kira Allah Ta'ala menyamakannya dengan para syaitan yang sejahat-jahat makhluk. Ini nak tunjukkan bahawa Allah memang melarang pembaziran sama sekali. Adakah patut pekerjaan pembaziran itu dipermuliakan dan diperbesarkannya, padahal Allah Ta'ala menegah dan mencelanya? Okey. Ini pembaziran yang pertama. Yang kedua, dan antara jenis kemungkaran yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang fasilah dan menyangkar itu ialah menuruti para syaitan dan perdayaan mereka, ittiba'us syayatin wa ghururihim. Ini perbuatan yang tidak ada dalam syarak, bercanggah dengan syarak. Kenapa bercanggah dengan syarak? Kerana jelas baik dan buruk telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kepada istilah kita nak buang sial dan lain-lain.
Kalau zaman Melayu zaman dulu contoh dia padi ni disembah ke dia apa kan, itu tak boleh lah. Ini adalah perbuatan yang diharamkan, iaitu mengikut mereka dengan menghasilkan barang permintaannya dan mengharap-harap yang dijanjikannya itu adalah suatu kemungkaran yang amat keji yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis, seperti firman Allah Ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ. Dan janganlah kamu ikut akan segala jalan syaitan, yakni perhiasannya dan perdayaannya, kerana syaitan itu bagi kamu seteru yang amat nyata bahawasanya syaitan itu tiada menyuruh kamu melainkan dengan berbuat kejahatan dan segala pekerjaan yang keji-keji jua. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan lagi firman-Nya, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'idukum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Barang siapa menjadikan syaitan itu walinya yang diikutinya lain daripada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia beroleh kerugian yang amat nyata. Syaitan itu menjanjikan dan menamakan cita-cita kepada segala manusia, dan tiadalah yang dijanjikan oleh para syaitan itu melainkan perdayaan jua. Dan lagi firman-Nya, fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang jangan terpedaya dengan tipuan syaitan. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia. Jadi kehidupan di dunia ini jangan kita terlalai, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terperdaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka kerana bahawasanya syaitan itu seteru bagi kamu. Maka jadikanlah ia seterumu, bahawasanya syaitan itu tiada menyeru mereka supaya mengikutinya, melainkan supaya mereka itu menjadi penghuni neraka. Ini dia tuan-tuan. Dan ayat yang terakhir, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Tiadakah aku janjikan kepadamu, hai sekalian anak Adam, bahawa jangan sembah akan syaitan, yakni jangan kamu berbuat bakti akan syaitan dengan berbuat sesuatu dengan suruhannya dan was-wasnya dan berdaya, kerana syaitan itu seteru yang amat nyata bagi kamu. Dan sembahlah daku iaitu Allah SWT, inilah jalan yang betul. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hai sekalian saudara yang akil, kita ini adalah berakal, dipanggil ya ayyuhal aqil lah, orang yang berakal. Dengarlah akan tegahan Allah Ta'ala. Jadi ini kita kena dengar apa yang Allah SWT larang. Larang kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Yang diharamkan, supaya menyeterukan syaitan. Untuk kita ni kena jadikan syaitan ini musuh kita. Di dalam beberapa nas ayat Al-Quran, maka betapa kiranya harus diikut dan jadi sahabat dan taulan yang dihormati dan dimuliakan dengan sehabis-habis hormat dan permuliaan sekira-kira diperbuatkan baginya
warna bagai makanan-makanan dan juadah yang indah-indah yang tiada boleh dihiasi oleh seorang manusia jua pun. Ketahuilah hai sekalian ikhwan akan tabiat dan perangai iblis dan segala syaitan seperti yang tersebut di dalam beberapa nas ayat Al-Quran, bahawasanya iblis dan segala syaitan tiada menyuruh insan melainkan dengan berbuat keburukan dan melanggar batas tughyanun, dan mereka tiada menjanjikan kepada manusia melainkan perdaya gurur dan penderhakaan, isyanun. Maka adakah patut diikut suruhannya yang semata-mata kejahatan, dan adakah patut diharap akan janjinya yang semata-mata perdaya dan anjuran? Maka tiada jua orang yang mengikut suruhan dan mengharap akan janjinya melainkan orang yang bodoh atau dipanggil dengan ahmak dan terperdaya maghrurun jua. Jadi ini adalah larangan kita untuk ittiba'us syayatin. Ittiba'us syayatin ini ikut syaitan dalam penipuan syaitan. Konon-kononnya benarlah fasilah dan juga yang dipanggil dengan menyangka itu adalah termasuk dari perkara yang benar. Ini jelas-jelas gurur, tidak benar. Kerana apa? Kerana dia sebenarnya mengikuti syaitan, melanggar syarak Allah. Maka ini diingatkan bahawa perkara ini haram. Sekarang dia nak jelaskan tentang yang memberi kesan hakikat itu siapa. Dari sini kita dapat larangan tersebut lari kepada masalah akidah yang sangat kritikal. Jadi yang ketiga, sebab diharamkan fasilah dan menyangka, dan antara bagai kemungkaran yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang fasilah dan menyangkar itu ialah syirik dan bid'ah jahat. Terjadi syirik, ya. Kita panggil dia apa? Syirik, iaitu syirik af'al. Syirik af'al. Kerana apa? Kerana kita tahu segala sesuatu yang memberi kesan adalah Allah SWT. Apabila kita percaya dengan sial, maka kita mengatakan ada selain Allah yang membuat keburukan. Ini nama dia syirik af'al. Okey. Inilah kemungkaran yang terlebih besar dan tersangat keji. Jadi ini kemungkaran yang paling besar dan sangat keji, kerana jika diiktikadkannya bahawa tiada sembuh sesuatu penyakit atau tiada tertolak daripada bahaya melainkan dengan menyangka atau berbuang fasilah, maka ditilik. Jika diiktikadkannya yang demikian itu memberi bekas dengan tabiatnya, maka orang itu jadi kafir tanpa khilaf sekalian ulama, kerana tiada baginya tauhid pada af'al Allah. Itu dia. Jadi kita kata contoh dia, api ini membakar. Dia membakar dengan tabiatnya, membakar. Allah SWT tak ada itu. Contoh dia, ini adalah kafir. Kerana apa? Kerana dipanggil dengan syirik af'al. Menyekutukan dalam af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia itikad seperti itu. Tapi kalau dia itikad sial tersebut berlaku kerana Allah memberi kekuatan kepada sial itu untuk memberi madarat, maka perkara itu haram jua. Haram jua. Dalam hal kekafirannya terjadi khilaf. Al-asahu yang paling sahih, tidak sampai jatuh kufur, tapi termasuk ahlul bid'ah. Ini perbincangan tentang tauhidul af'al. Jadi ini disebutkan, iaitu khilaf. Tanpa khilaf sekalian ulama, kerana tiada tauhid baginya pada af'al Allah. Dan jika diiktikadkan yang demikian itu tiada memberi bekas dengan tabiatnya, hanya diiktikadkan ia memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, yang kedua tadi, maka orang itu jadi bid'ah fasik. Dia menjadi bid'ah fasik. Tiada khilaf sekalian ulama.
Ini tiada khilaf sekalian ulama. Dan mereka khilaf pada kufurnya. Khilaf dia jatuh kufur ke tak, itu sahaja. Al-asahu la yakfur. Yang lebih asah, dia tidak jatuh kufur. Kerana apa? Kerana dia masih itikad Allah ada daur di situ walaupun salah. Kerana hakikatnya sesuatu terjadi adalah kerana Allah SWT. Bukan perkara tersebut. Bukan ubat, bukan api, bukan apa, bukan. Hakikatnya Allah yang menjadikan, Allah yang memberi kesan. Orang yang percaya sial, dia takut sangat dengan sial kerana dia itikad sial itu akan membawa keburukan kepada dia. Seolah-olah sial itulah yang akan membuat kesan, akan memberi kesan. Dan ini jelas perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan. Kalau tidak pun dia akan bawa kepada, kalau dia percaya Allah beri kekuasaan kepada sial itu memberi mudarat, maka dia membawa kepada bid'ah lagi fasik. Ini dia tuan-tuan. Kata ulama, ma wara'an nahri. Ma wara'an nahri itu apa? Bahasa Inggeris dia Transonia. Ya kot, Transonia. Ma wara'an nahri. Ulama Transonia ni ulama mazhab Maturidi. Kerana mereka berada di Samarkand dan lain-lain, Bukhara, ini dipanggil Transonia. Kata ulama ma wara'an nahri, orang itu jadi kafir juga. Jadi orang itu jadi kafir. Dan jika tiada diitikadkan bahawa yang demikian memberi bekas dengan tabiatnya, dan ia tiada memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala dalamnya, hanya diitikadkannya bahawa yang memberi bekas pada menyembuh dan menolakkan bahaya itu Allah Ta'ala jua, dengan diadakannya apabila dikerjakan sangka atau fasilah itu, maka dijadikan Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit dan ditolakkannya segala bahaya pada ketika itu. Katanya qiyas dan bandingan yang demikian itu seperti api dan makanan, tiada memberi bekas dengan tabiatnya pada menghangus dan mengenyangkan, dan ia tiada memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, hanya yang memberi bekas pada menghangus dan mengenyangkan itu Allah Ta'ala jua, dengan diadatkannya menjadikan hangus tak kala bersentuhan api dengan satu yang kering, dan diadatkannya kenyang tak kala memakan akan makanan. Yang betul apa? Bukan api yang membakar, bukan kenyang yang mengenyangkan, bukan makanan yang mengenyangkan, akan tetapi Allah jadikan adat apabila api bersentuhan dengan kertas terbakar. Allah menjadikan secara adat hukum yang diulang-ulang, yang namanya makanan masuk perut jadi kenyang. Adat sahaja. Dalam arti boleh tak dia tidak memberi kesan? Boleh. Boleh tak dia tak ada efek orang makan tak kenyang-kenyang? Boleh. Kena api tak terbakar-bakar? Boleh. Dan hakikatnya yang memberi kesan adalah bukan perkara itu sama sekali. Yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua. Ini nama dia hukum adat. Bukan hukum adat Negeri Sembilan tu, adat pepatih, bukan. Ini dalam ilmu akidah dipanggil dengan hukum tu ada 3 tuan-tuan. Ada hukum taklifi, hukum akli, dengan hukum adat. Hukum taklifi tu apa? Halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, makruh, haram. Atau hukum wad'i, syarat, nufus, sah, dan lain-lain. Itu hukum wad'i. Apa beza taklifi dengan wad'i? Taklifi ini tuntutan kepada sekalian mukallaf. Wad'i itu kalau terjadi macam ni, maka macam ni. Terkentut, batal. Dia tak ada istilah terkentut berdosa. Taklah. Kentut, batal.
Contoh dia, wuduk cukup syarat, sah. Akad nikah cukup syarat, sah. Berarti nufus, hukum hakam pernikahan itu berjalan. Berjalan berarti kalau lahir anak setelah pernikahan, sabit anak dinisbahkan kepada si bapa. Itu maksud dia nufus. Lepas tu apa lagi? Batal, sah, syarat. Ini dipanggil dengan hukum wad'i. Hukum akli 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tak boleh digambarkan oleh akal, tiada perkara tersebut. Mustahil, perkara yang akal tiada boleh terima kewujudan perkara tersebut. Harus, sah bagi akal wujud dan tidak. Yang ketiga, hukum adat, iaitu keterikatan antara satu perkara dengan perkara yang lain secara berulang-ulang, takror, berulang-ulang, dieksperimen macam tu, empirik dia macam tu. Yang mana boleh sahaja dia tidak jadi macam tu. Boleh sahaja dia tidak menjadi macam tu. Iaitu pada hakikatnya tetap perkara tersebut tidak berbuat, melainkan Allah SWT yang memberikan ia kesan. Itu namanya hukum adat. Itu nama dia hukum adat. Jom. Okey. Katanya demikianlah kias dan bandingan sangka dan fasilah. Maka orang yang beriktikad demikian itu tiada jadi kafir dengan semata-mata iktikad itu, hanya jadi bid'ah jua. Tetapi ia jadi kafir jika dihalalkannya pekerjaan sangka dan fasilah dengan iktikad yang demikian itu tanpa khilaf segala ulama. Okey. Kalau ada yang iktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan, yang memberi kekuatan, bukan menjadikan, memberi kekuatan kepada sial itu untuk memberi madarat, maka dia tak jatuh kafir, tapi dia jatuh fasik dan ahli bid'ah. Tapi kalau dia anggap bahawa perkara itu adalah boleh dan sah dan perkara tersebut adalah tidak haram, contoh dia, ini namanya bercanggah melawan dengan ma huwa ma'lum minad din bid darurah, melanggar perkara yang diketahui dalam agama secara pasti. Ini boleh menyebabkan seorang itu jatuh dalam kekufuran. Ini baru boleh. Kerana benda ni tak khilaf, ulama sepakat. Adapun kias, jadi dia menghalalkan pekerjaan sangka, itu menghalalkan yang haram, yang pasti, yang tak ada khilaf, ini namanya boleh jatuh ke dalam kekufuran. Kalau khilaf lain. Contoh khilaf ni apa? Yelah benda, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ini khilaf. Saya bagi contoh makanan. Kita makan benda-benda yang bersifat hasyarat. Hasyarat tu, serangga ni kan, mazhab Syafi'i kan geli dan haram. Semua benda yang geli dalam menurut cita rasa Quraisy, lebih kurang macam tu, kerana Rasulullah SAW dari Bani Quraisy, maka diperhitungkan, dijadikan parameter lisan atau lidah Quraisy tu. Dia anggap geli ke tak geli. Kalau dianggap geli, haram. Tapi dalam mazhab Maliki, seperti siput babi, itu halal. Halal Ustaz. Betul. Tuan-tuan kalau pergi Morocco tu, dia makan siput babi ada antena. Betul. Dia orang makan. Buat sup, dia orang kata sedap. Saya mazhab Syafi'i yang kuat lah. Saya pergi sana, saya memang tak boleh lah. Tengok tu yang nak pingsan. Tapi dia orang makan. Kerana dalam mazhab Maliki, halazun itu halal. Halazun itu siput babi lah. Siput babi. Tapi bukanlah siput babi bentuk macam kita. Sebab kat sana, siput babi ni bentuk dia lain sikit lah. Dia siput babi lah. Mereka makan.
So tuan-tuan mazhab Syafi'i janganlah pergi makan. Kalau pergi sana jangan nak makan. Tapi ustaz nak rasa ustaz mazhab apa ni? Tunggu dulu. Mazhab Maliki ke mazhab Syafi'i? Tapi kalau nak makan juga pindah mazhab, saya tak boleh nak kata apa lah kan. Kerana benda ini khilaf. Kalau khilaf tak ada masalah. Ulama tu halalkan halazun. Mazhab Syafi'i haramkan halazun untuk dimakan. Maka perkara ini khilaf. Perbezaan ini tidak menyebabkan seorang itu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah maupun keluar daripada Islam. Tidak, tak ada masalah. Tapi kalau benda yang diiktifakkan, contoh dia khamr haram. Wine itu khamr. Ini ittifaq maklum minadin bidarurah. Datang bulan dia kata bagi saya ini halal. Na'udzubillah min dzalik. Ini boleh menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam kekufuran kerana dia menghalalkan yang haram. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Adapun kias dan bandingan yang tersebut itu tiada sah. Akan jadi menghalalkan iktikad tersebut itu sebab berlain-lainan hukum kerana api dan makanan itu sebenarnya lah ia daripada segala sebab yang beradat tanpa syak dan tiada khilaf. Adapun pekerjaan sangka dan fasilah itu maka ia itu sekali-kali bukan daripada segala sebab yang beradat. Lalu dikatakan kita boleh sebab kiaskan tetap Allah SWT yang menjadikan si fulan nak halalkan sangka ni. Dia kata macam ni. Allah yang menjadikan sial, bukan mencipta, dia yang memberi kesan. Sial atau perbuatan menyangka dan fasilah ini hanya secara adat dapat menghilangkan madarat yang Allah takdirkan. Ini pun haram. Kerana apa? Jelas bahawa ia bukan termasuk hukum adat. Hukum adatnya api jumpa kertas terbakar. Itu kan kita kata ada. Hakikatnya Allah yang membakar, bukan api. Kan? Kita itu itikad kita. Dia tidak memberi kesan sama sekali. Tapi hukum adatnya api kertas terbakar. Boleh je tak terbakar, tapi ini terbakar. Tiba-tiba si bulan kata kiaslah dengan itu. Fasilah dan menyangka ni bolehlah untuk menghilangkan sial. Contoh dia macam tu. Itu pun salah kerana ini qiyas ma'al farid. Kenapa qiyas ma'al farid? Kerana api membakar itu hukum adat. Fasilah menyangka membuang sial itu bukan hukum adat. Itu khurafat. Ini kena tahu beza dia. Kerana itu khurafat. Tidak benar. Tidak benar. Kita dalam akidah kita tolak perkara ini. Lalu disebut adapun pekerjaan sangka dan fasilah itu maka ia bukan sekali-kali itu sekali-kali bukan daripada segala sebab yang beradat. Dan jika ditakdirkan berlaku padanya kelakuan seperti kelakuan sebab yang beradat dengan sebabnya, maka ia itu semata-mata perdaya syaitan jua. Maka betapa kiranya sah kias dan bandingan yang tersebut itu. Hai sekalian ikhwan yang adil, kita lah semua. Adil, ada otak dan ada akal. Fikirlah dengan insaf, dengan adil. Adakah bahaya yang terlebih besar daripada bahaya kufur dan bid'ah sayyi'ah yang berhadap atas yang berbuatnya la'natullah ta'ala, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha hadathan fa'alaihi la'natullahi ta'ala, yaitu wal malaikati wan nasi ajma'in. Kalau hadis riwayat Bukhari yang lebih lengkap, barang siapa mengadakan suatu pekerjaan yang tiada daripada agama, maka laknat Allah Ta'ala atasnya. Ini yang dimaksud bid'ah sayyi'ah. Hadis ini dia berikan contoh seperti yang perbuatan fasilah dan menyangka ini. Okey, penutup. Ketahuilah hai penuntut ilmu.
bahwasanya pekerjaan sangko dan fasilah itu bukan daripada agama Islam. Ini bukan daripada agama Islam, tuan-tuan. Ia hanya daripada pekerjaan bid'ah. Ini pekerjaan bid'ah yang jahat, yang ditegahkan daripada Islam. Kita tegah benda ini. Maka barang siapa mengerjakannya, laknat Allah Ta'ala atasnya, seperti yang termaklum di dalam nas hadis itu. Baik, insyaAllah kita iktifakkan ala hadar qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.